Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Pertama dan selamanya marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diizinkan kita berada dalam nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat untuk kita sama-sama mendengar dalam majlis ilmu ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka dipermudahkan baginya jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, pertamanya dengan ini saya ingin berkongsi sedikit antaranya sebuah buku yang diterjemahkan oleh fellow penyelidik daripada Pena Syariah Ilham Books, yang mana ini adalah buku yang diterbitkan dan diterjemahkan di dalam bahasa Melayu, yang mana membincangkan tentang interaksi kita dengan bukan Muslim dari perspektif sunnah dan keindahan agama Islam sendiri. Yang mana buku ini dia menceritakan beberapa metod yang diberikan oleh pengarang ini sendiri, yang mana saya akan bentangkan selepas ini. Okey. Dengan itu sebelum nama kitabnya sebelum diterjemahkan adalah At-Ta'amul ma Khairul Muslimin fi As-Sunnah An-Nabawiyah, Bayan Mahasin Ad-Din di Muamalah Khairul Muslimin, yang mana maksudnya atau terjemahnya adalah berinteraksi dengan bukan Muslim dari perspektif sunnah dan keindahan agama Islam. Jadi kita lihat dalam konteks Malaysia itu sendiri, yang mana pelbagai kaum terdiri daripada bangsa, daripada rakyat di dalam negara Malaysia ini, yang mana kita berinteraksi dengan non-Muslim itu sendiri, tak kiralah sama ada di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di mana-mana sajalah. Dari segi pendidikan, kita di universiti, kita secara tidak langsung dalam 24 jam ini kita akan berinteraksi dengan non-Muslim. Dan yang saya tertarik dengan buku ini, dia menceritakan dari perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Dia bawakan dalil-dalil pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana bagaimana cara ataupun metodologi kita untuk berinteraksi dengan non-Muslim. Dan pengarang buku ini adalah Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, iaitu seorang pensyarah di Fakulti Perguruan di Riyadh, Arab Saudi. Yang mana kita masuk kepada pendahuluan dalam buku ini, yang mana Syekh Abdul Aziz Al-Jibrin memberi kata-kata haluan dengan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan membacakan beberapa ayat-ayat Quran di dalamnya. Dan saya masuk terus kepada pendahuluan ini, yang mana sesungguhnya dalam buku ini Syekh menyatakan bahawa Islam telah mewajibkan
ihsan kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh ciptaan yang bernyawa, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang mana maksudnya, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang membuat kebaikan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Yang mana Syekh Muhammad Jibril menekankan bahawa dalam kita bermasyarakat ini, ataupun dalam konteks kita bermuamalah, Syekh menekankan kita perlulah, seorang manusia itu perlulah membuat ihsan. Tak kira sama ada haiwan ataupun manusia, Syekh menekankan supaya kita berlaku ihsan kepada setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan Syekh membawakan dalam pendahuluannya, dia meletakkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kebaikan, yakni ihsan, ke atas setiap perkara. Maka bila kamu membunuh, lakukan dengan cara yang terbaik. Apabila kamu menyembelih, lakukanlah penyembelihan dengan cara yang terbaik. Seseorang yang di antara kamu hendaklah menajamkan pisaunya dan merehatkan haiwan sembelihannya. Sampai macam tu sekali, Syekh Jibril menyatakan bahawa dari sekecil-kecil makhluk seperti haiwan yang tidak berakal, kita perlu melaksanakan sifat ihsan terhadapnya. Contohnya kita tengoklah waktu raya korban, kita tengok kita berlaku ihsan kita kepada haiwan yang kita hendak korbankan. Kita kena bagi makanan yang secukupnya, walaupun haiwan, tambah lagi manusia. Kita kena menjaga hubungan ihsan kita, menjaga perilaku ihsan kita terhadap manusia, apapun segala makhluk di muka bumi ni, kita kena berlaku ihsan. Itu yang Syekh tekankan. Seterusnya, Syekh membawa satu hadis di dalam di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Setiap kebaikan yang diberikan kepada setiap hidupan itu adalah pahala sedekah. Ini adalah Syekh menekankan bahawa kita melakukan ihsan itu, melakukan kebaikan tu, tak kira pada haiwan ataupun manusia, ia adalah sedekah, yang mana ia mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang melakukan sifat ihsan dan kebaikan kepada makhluk-makhluknya. Dan Syekh juga membawa hadis di dalam pendahuluannya daripada Imam Bukhari dan Muslim, juga meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim itu menanam sesuatu tanaman lalu dimakan oleh insan dan haiwan melainkan padanya ada pahala sedekah. Syekh membawa hadis ini yang mana kita dapat tengok bahawa jika seorang itu menanam ataupun memberikan manfaat kepada sumber alam, maka ada orang menumpang untuk untuk contohnya haiwan menumpang, maka di situ adanya pahala sedekah. Jika haiwan itu menumpang ataupun contohnya gelandangan menumpang, ataupun non muslim sendiri ataupun bukan Islam sendiri untuk menumpang untuk makan ataupun berteduh di situ, maka diberikan ganjaran sedekah kepadanya. Sampai begitu sekali. Di antara ciri keistimewaan agama Islam ini adalah bahawa ia adalah agama rahmah untuk sekalian manusia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan untuk memberi rahmat kepada seluruh alam, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yakni maksudnya, tidaklah kami mengutuskan engkau, yakni Muhammad, kecuali untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Kerana itulah interaksi Rasulullah SAW dengan manusia secara umumnya adalah berdasarkan rahmah, dan baginda SAW menggalakkan umatnya untuk bersikap rahmah, yakni dan terhadap manusia lain, serta melarang daripada menyakiti mereka
seperti maksudnya di sini kita di dalam Islam sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Muhammad itu adalah membawa rahmat, iaitu membawa segala kebaikan, membawa segala perkara-perkara yang positif kepada umatnya di muka bumi. Yang ni kita ini sebagai manusia perlulah mengikut contoh yang mana dibawakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita perlulah menyebarkan manfaat yang ada di sekeliling kita, tak kira itu adalah manusia ataupun haiwan ataupun kalangan bukan Islam sendiri, yang mana kita perlu menunjukkan kebaikan apa yang diajarkan di dalam Islam itu sendiri. Okey, seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah Subhanahu wa taala mengasihi sesiapa saja yang tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak mengasihani sesiapa yang tidak mengasihi manusia. Itu adalah peringatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu mengasihi manusia ataupun makhluk di muka bumi ini, dan jika kita tidak mengasihi maka Allah pun tidak mengasihi kita, sebagaimana kita berlaku tidak tidak jujur, tidak mengasihi makhluk yang lain. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis menyebut sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang yang menzalimi manusia di dunia ini. Kita tidak boleh dalam muka bumi ini tidak boleh menzalimi lah, hatta dia adalah haiwan ataupun orang bukan muslim. Kita perlu berlaku baiklah. Kita apa yang disebutkan di dalam ayat Quran tadi, Nabi Muhammad ini diutuskan untuk membawa rahmat. Kita pun perlu mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan kebaikan kepada seluruh umat di muka bumi ini dengan membawa nilai-nilai yang positif ataupun nilai-nilai kebaikan, dan tidak menzalimi umat-umat yang lainnya. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan supaya bersikap rahmah dengan haiwan, sebagaimana yang disebutkan tadi. Haiwan pun kita perlu memberi orang kata hak kepadanya untuk hidup di atas muka bumi ini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menceritakan tentang seorang pelacur di kalangan Bani Israel yang melihat seekor anjing yang hampir mati kehausan. Lalu beliau menanggalkan kasutnya, mengikatnya dengan selendang untuk mengambil air dan memberikan anjing itu minum. Maka kerana perbuatan itu tersebut, pelacur itu diampunkan. Tengok betapa orang kata seorang pendosa yang mana memberikan seekor anjing minum. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam hadis, diampunkan segala-gala dosanya di dalam apa yang dosa yang dia buat itu diampunkan kerana kebaikan yang dia buat itu memberi minum kepada seekor anjing. Okey, sekian itu saja kita ini adalah antara pendahuluan yang saya ceritakan. InsyaAllah kita akan ada lagi poin-poin dia yang Syekh gariskan di sini. Antaranya yang kita tak masuk lagi, kita mungkin selepas ini kita akan masuk. Ini baru pendahuluan yang mana dalam poin yang pertama Syekh menekankan toleransi Nabi SAW dalam berinteraksi dengan bukan Muslim, dan poin yang kedua adalah perkara yang wajib dan harus dilakukan dengan bukan Muslim, dan yang ketiga toleransi ulama Muslim dalam berinteraksi dengan bukan Muslim. Dan pesanan saya adalah untuk kita berfikir sejenak ataupun kita merenung di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah
wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka kita di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk kita sebarkan kefahaman Islam ini. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, yakni kita menyeru kita saudara-saudara yang bukan Islam kita dengan cara hikmah, wa mau'izatil hasanah dengan pengajaran yang baik, dan wajadilhum billati hiya ahsan. Maka jika mereka hendak berdebat ataupun ada perselisihan faham, maka laksanakanlah perdebatan itu ataupun perselisihan faham itu dengan cara yang baik. Sekian dari itu saja dalam perkongsian saya pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadilah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'd. Para hadirin hadirat yang sedang menonton rakaman ini, bersama saya pada hari ini Muhammad Malik, Eksekutif Dakwah di One Center Malaysia Polis, ingin izinkan saya pada hari ini untuk berkongsi sebuah wacana ilmu di bawah tajuk kebertanggungjawaban dalam melaksanakan dakwah. Sebelum kita mengupas lebih mendalam dan lebih lanjut lagi mengenai tajuk ini, mari kita sama-sama saksikan, mendengar dulu apakah itu definisi dakwah. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi ke-8, maksud dakwah itu tersendiri ialah kegiatan menyeru dan meyakinkan orang lain supaya menerima kepercayaan kita. Manakala dalam konteks bahasa Arabnya, obviously memang sebab kerana dakwah itu memang dari perkataan bahasa Arab, bermaksud secara harfiahnya menyeru ataupun mengajak orang lain untuk membuatkan kebaikan. Okey, yang definisi dakwah ni semua kita mengetahui. Tapi bagaimana pula dengan definisi kebertanggungjawaban? Kebertanggungjawaban itu merujuk kepada perihal, iaitu kata sifat bertanggungjawab setiap individu dalam membuatkan kebaikan. Macam belik kan maksudnya? Sebenarnya secara untuk bagi kita mudah faham, kebertanggungjawaban itu adalah satu nilai mana kita mengambil tanggungjawab atas segala perbuatan ataupun keputusan yang kita buat tu, baik sama ada buruk ataupun baik. Okey, para hadirin hadirat sekalian, dakwah adalah sebahagian daripada kehidupan dan tanggungjawab setiap Muslim. Setiap gerak-geri kita sepatutnya berlandaskan atas kesedaran untuk mengamalkan Islam yang sebenar dan menyiarkan siarnya, di samping mengamalkan nilai Islam itu tersendiri dengan nilai Islam itu tersendiri. Kini dengan kemajuan teknologi yang kian pesat membangun, dakwah boleh dilakukan dengan pelbagai bentuk dan cara yang mana bertepatan dengan keadaan mahupun sasaran dakwah itu tersebut. Di sini saya ingin mengambil cara Rasulullah SAW dalam melaksanakan dakwah yang sebagai rujukan utama saya pada hari ini. Menyingkap kembali lembaran perjalanan dakwah Rasulullah SAW akan membantu kita memahami serta lebih peka menetapkan satu kayu ukur ataupun kita boleh katakan satu garis panduan dalam soal menerapkan nilai kebertanggungjawaban dalam melaksanakan dakwah itu sendiri. Saidina Ali radhiyallahu pernah menyebut bahawa kebenaran yang tidak diurus dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang diurus dengan baik.
Kata yang maksudnya di sini dia nak, abang kata benda yang betul akan osok ataupun takkan berjaya dengan benda yang tak betul yang depa manage kau-kau punya sempoi. Itu maksud umumnya. Sini saya bekerja sebagai eksekutif dakwah di One Center Malaysia College ni merupakan satu institusi dakwah juga yang memainkan peranan yang penting dalam melahirkan serta melatih para pendakwah untuk menerapkan nilai kebertanggungjawapan ini. Tapi yang mana lebih penting adalah melahirkan insan yang tertumpu kepada pembangunan modal insan itu tersendiri yang akan menjadi katalis kepada menjana nilai-nilai Islam itu tersendiri. Okey, apa yang saya nak katakan di sini adalah walaupun kebertanggungjawapan ini penting, tapi kita tak boleh letakkan itu sebagai fokus utama dalam mengajar para dai-dai ini untuk hanya tetapkan nilai kebertanggungjawapan ini sebagai yang paling memainkan peranan yang paling penting sekali dalam melaksanakan dakwah. Sebenarnya nilai kebertanggungjawapan ini dia boleh memupuk secara literal untuk kita berubah ataupun menjadi lebih orang yang lebih positif dalam melaksanakan dakwah serta mengurangkan salah faham yang wujud mengenai agama Islam di Malaysia sekarang ini. Perubahan yang ke arah lebih baik ini juga bukan sahaja memberi kesan yang signifikan kepada individu-individu dalam masyarakat Islam, sekaligus boleh memberikan sumbangan yang positif kepada pembangunan serta pembentukan karakter individu tersebut, bukan sahaja di tempat institusi dakwah itu tersendiri, malah di semua penjuru ataupun sudut di dunia ini. Nilai kebertanggungjawapan ini kita kena tekankan peranannya kerana kita kini memasuki fasa yang mana tanggungjawab itu kian tidak dipupuk kepada golongan remaja, terutama sekali kepada lelaki. Kerana sejak akhir ini, boleh dikatakan dalam 20 ke 30 tahun ini, kita lebih memperjuangkan hak-hak asasi manusia seperti kebebasan bersuara, kebebasan untuk kebebasan untuk media, kebebasan untuk perempuan, gangguan seksual dan banyak lagi. Tapi kita kian melupakan bahawa tanggungjawab ini, nilai kebertanggungjawab ini sepatutnya dipupuk oleh semua masyarakat yang ada. Dia lebih kepada satu tanggungjawab sosial yang mana kontrak yang tidak bertulis dalam melahirkan ataupun mendidik masyarakat setempat untuk lebih bertanggungjawab dalam segala aspek keputusan dan kehidupan mereka. Contoh saya boleh diberikan seorang akademik yang terkenal, Dr. Falsafah, iaitu Dr. Jordan Peterson. Dia seorang pensyarah dalam bidang psikologi di Universiti Toronto, Kanada. Dia pernah dalam satu boleh katakan satu temu bual dia bersama CQ News Agency. Dia menyebut kita
dalam bahasa Inggerisnya, dia menyebut bahawa kepada lelaki, you should be aiming at be the strongest person in your father's funeral. Bermaksud orang lelaki ini sepatutnya dilatih ataupun meletakkan sasarannya menjadi seorang lelaki yang bukan seorang lelaki, seorang individu yang boleh diharap ketika hari kematian keluarganya. Kenapa benda tu kita tak perlu nak kita letak sebagai target kita. Di ketika semua orang tengah berkabung sedih dengan pemergian seseorang itu, semua orang di majlis, bukan kata majlis, hari kematian keluarga kita tu, mesti mencari seseorang yang boleh diharap. Takkan kita nak jadi orang yang paling sedih ketika semua orang perlukan bimbingan dan sokongan kuat untuk meneruskan hidup. Ya, hidup memang susah, kejam, tapi kita tak boleh menjadikan itu sebagai alasan untuk kita menjadi seorang yang tidak bertanggungjawab dalam segala aspek sosialnya. Lelaki juga kini kurang berminat serta melibatkan diri dalam melaksanakan dakwah ini. Kenapa? Bukan saja dalam melaksanakan dakwah, malah melarikan diri daripada aspek pendidikan. Kita boleh lihat di universiti-universiti ataupun institusi pengajian tinggi awam ke swasta ke, perempuan lebih ramai daripada lelaki, dan sekarang perempuan menduduki satu posisi di hierarki tempat kerja tu ramai berbanding lelaki. Di sini saya nak tekankan, bukan saya menentang perempuan untuk masuki tempat kerja. Bukan. Di sini saya nak tekankan kenapa lelaki kurang dan tidak melibatkan diri dalam perkara-perkara begini, kerana mereka dah lupa tanggungjawab mereka sebagai seorang lelaki dalam soal bukan sahaja di melaksanakan dakwah maupun soal hidup mereka sendiri. Contoh kita ambil lagi, kebanyakan lelaki meringkuk dalam penjara. Kebanyakan lelaki membuat buruh binaan yang kasar. Kebanyakan lelaki terlibat dalam kemalangan di jalan raya. Kebanyakan lelaki yang bekerja di luar daripada pejabat. Secara amnya ataupun secara natural dia, memang lelaki akan lebih cenderung untuk berinteraksi dengan objek ataupun bahan berbanding perempuan yang mana lebih cenderung untuk berminat ke arah sosial ataupun cenderung untuk bercakap dengan orang. Sebab tu kita lihat kebanyakan yang perempuan menjadi seorang jururawat, berada di kaunter khidmat pelanggan, menjadi cikgu. Kebanyakan, bukan semua, kebanyakan. Di sini saya lihat
ketirisan ataupun kita nampak kekangan kepada golongan lelaki yang mana dia sendiri sepatutnya rasa bertanggungjawab dalam mengamalkan nilai-nilai Islam dan menyebarkan syiarnya seperti mana saya sebut tadi, tetapi kian dilupakan. Soal hak yang diperjuangkan sejak 20 ke 30 tahun sebelum ni, bukannya tidak dikatakan faktor bukannya tak penting, malah kita nampak kesannya lebih hebat dengan kemajuan teknologi 20-30 lepas, turut menyumbang soal golongan wanita untuk bekerja di sebuah hierarki organisasi. Kebertanggungjawaban dalam melaksanakan dakwah ini, dia dipupuk dari alam kanak-kanak serta remaja, dan kita semua patut memainkan peranan yang penting dalam mendidik masyarakat untuk terangkan ataupun menerapkan sifat kebertanggungjawaban ini supaya mereka boleh menjadi seseorang individu yang bukan boleh membantu kita pada satu hari, tapi turut membantu semua orang untuk melestarikan ataupun membangunkan negara kita ini kepada negara yang bukan sahaja maju dari segi ekonomi dan dari segi sosialnya juga. Yang mana kita nampak sekarang ni lelaki, bukan kata lelaki, golongan remaja sekarang ini amat banyak terlibat dengan gejala masalah sosial. Contoh merempit gejala sosial LGBT, dan macam-macam lagi yang terlibat dengan jenayah. Tak perlu saya sebut nak nyatakan setiap satu tu. Para hadirin yang sedang menonton rakaman ni, kebertanggungjawaban ni penting dalam, bukan, saya pasti yang menonton rakaman ni mesti ada kalangan kamu semua, mesti ada ibu dan bapa. Kita melahirkan anak bukan untuk kita dengan harapan dia akan jaga kita ketika kita tua nanti. Sebenarnya ia adalah satu pelaburan yang mana sekarang dunia anak-anak kita ni perlukan jangka masa sehingga 18 tahun untuk berada di kebergantungan kepada ekonomi. Dia sampai umur 18 tu kita kena jana dia ekonomi kat dia. Atas 18 baru dia boleh fikir nyari untuk nak buat satu ekonomi. Untuk fikir untuk menjana ekonomi dia. So, ia satu pelaburan yang jangka masa panjang. Dari umur dia 0 sampai 18. Di samping kita memberikan dia dana ekonomi tu, kita sebagai Muslim juga turut meletakkan mendidik dan membangunkan dia sebagai seorang yang Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah konteks dakwah yang mana saya maksudkan kebertanggungjawaban dalam melaksanakan dakwah, bukan sahaja kepada non-Muslim, kepada memberikan islah yang sebenar kepada masyarakat Islam itu sendiri. Akhir sekali,
dengan kini gejala COVID-19 yang kian merebak sekarang, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana gejala wabak ini akan berhenti dan vaksin ataupun ubatnya sudah ditemukan. Dan akhir sekali, jangan lupa dakwah adalah sebahagian daripada kehidupan kita dan gerak-geri kita pun berlandaskan kepada ajaran Islam yang sebenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa shul 'alaina min khada'ni rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin hadirat sekalian, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin dan limpah kurnianya kita diberikan kesempatan untuk melakukan amal kebaikan di atas muka bumi ini. Moga-moga dengan apa yang kita lakukan ini, Allah Subhanahu Wa Taala dan Tuhan Maha Pencipta menerimanya sebagai di akhirat kelak nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, pada kali ini saya ingin kongsikan 3 perkara, iaitu kepentingan mengenali agama-agama lain. Tuan-tuan dan puan-puan, semua sedia maklum bahawa di Malaysia kita mempunyai pelbagai agama. Antaranya agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu dan agama Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk agama, setiap agama memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat itu sendiri. Bagi seorang Muslim ataupun masyarakat di Malaysia ini, kita perlu mengetahui agama-agama lain kerana salah satunya untuk kita mentangkis salah faham di antara agama itu sendiri. Semua sedia maklum bahawa di Malaysia ini, di antara agama-agama yang sering disalah erti adalah agama Islam, yang mana menyatakan bahawa agama Islam sebagai agama pengganas. Di sini saya ingin menjawab sedikit tuduhan seperti ini, yang mana agama Islam, sekiranya kita tinjau dari segi perkataan Islam ataupun makna Islam itu sendiri, Islam berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud selamat, sejahtera dan aman. Mana mungkin agama pengganas memilih nama agama itu sebagai Islam? Okey, yang kedua, ini saya kongsikan kepada sidang penuntut sekalian satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumi fahuwa minkum." Yang bermaksud, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia dari kalangan mereka. Menerusi hadis ini, Al-Imam Ibnu Katsir telah menjelaskan bahawa larangan ataupun amaran keras bagi sesiapa yang mengikuti orang kafir pada ucapannya, perlakuannya, ibadatnya, perayaannya dan lain-lain lagi yang tidak disyariatkan ke atasnya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang Muslim, kita seharusnya mengetahui agama-agama lain kerana dikhawatiri diri kita melakukan
amalan-amalan yang bertentangan dengan agama Islam itu sendiri. Dalam arti kata lain, kita melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala telah jelaskan di dalam ayat Al-Quran menerusi surah An-Nisa ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la ya'firu an yushrika bihi wa ya'firu ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Yang bermaksud maksud sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia akan mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi sesiapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ketiga, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mengetahui agama lain adalah untuk kita menghormati seluruhan agama itu sendiri. Seandainya kita tahu kewajipan atau sesuatu agama, sudah pastinya kita akan menghormati masyarakat yang menganuti agama itu sendiri. Sebagai contoh, agama Islam adalah agama yang menyuruh manusia melakukan kebaikan. Dalam arti kata lain, kita melakukan dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Untuk kali ini, perkataan dakwah ini saya jelaskan. Perkataan dakwah berasal daripada perkataan Arab, iaitu da'a, yang membawa maksud seru, mengajak, menjemput. Dalam arti kata lain, kita tidak boleh memaksa seseorang yang bukan Islam itu memasuki agama Islam. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah jelaskan di dalam ayat Al-Quran juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256, yang mana Allah tidak boleh, Allah telah melarang umatnya untuk memaksa orang yang bukan Islam memasuk agama Islam. Dan tuan-tuan dan puan-puan, hidayah seseorang untuk memeluk agama Islam bukannya terletak di tangan saya, bukannya terletak di tangan ustaz, bukannya terletak di tangan mufti, ataupun bukannya terletak di tangan sesiapa. Tetapi hanya Allah sahaja yang dapat memberikan hidayah, petunjuk untuk seseorang itu memeluki agama Islam. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala telah nyatakan di dalam surah Al-Qasas ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha la yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya sesungguhnya engkau Muhammad, yakni Muhammad, tidak berkuasa memberikan hidayah, petunjuk kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Tetapi Allah jualah berkuasa memberi hidayah, petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Dialah jua yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk dan hidayah. Moga-moga perkongsian yang saya sampaikan ini dapat kita praktikan dan dapat kita hayatikan dalam kehidupan kita. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.